Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sambung semula kepada bab yang baru dari kitab Bulughul Maram, masih lagi di dalam kitab Taharah, Babul Ghusli wa Hukmul Junub. Bab mandi wajib, ghusl mandi, bab mandi dan hukum junub. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma', rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Tuan-tuan dengar okey ke speaker ni? Tak slow? Siapa ijaz abang dah speaker ni? Dia banyak tangan main jadi. Kalau tidak elok, tu okey kan? Boleh? وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل متفق عليه. Ada dua hadis yang awal yang diletakkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab ini, maka kita akan baca kedua-duanya sekali kerana ia merangkumi fiqh yang berkaitan. Hadis yang pertama ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', air daripada air. Al-ma' tu air, min daripada, al-ma' air, air daripada air. Dalam sebahagian riwayat dia sebut innamal ma'u minal ma', air, hanya air itu daripada air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asalnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Rawi hadis ini ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id ni seperti mana yang kita sebut sebelum ni lah, iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari, Al-Khazraji Al-Ansari, daripada suku Khazraj, daripada orang Ansar. Dikenali dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia lahir 10 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah. Jadi dia masuk Islam ketika belum balik lagi. Dia dan bapaknya Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari masuk Islam. Dia bawa family dia masuk Islam. Masa peperangan Uhud, dia datang kepada Nabi SAW. Bapa dia bawa untuk menyertai peperangan. Nabi tak benarkan. Masa tu usia dia baru 13 tahun. Bapa dia bawa dia kepada Nabi supaya membenarkan anak dia yang 13 tahun ni menyertai peperangan. Kita biasanya bila ada anak, nak boleh anak besar ni bukan senang.
Tapi apabila bapa ni bawa anak minta izin kat Nabi supaya anak pun berperang juga, yang mana risikonya adalah mati. Ini menunjukkan beza dan besarnya iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dibandingkan kita. Bawa anak supaya pergi perang 13 tahun. Kalau 40, 50 tu, 30 tu lain lah. Ini sahabat radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri akhirnya dia merupakan di antara fuqaha us-sahabah. Dia antara ahli-ahli fiqh sahabat. Ilmuwan. Dia juga selain daripada Nabi SAW yang merupakan sumber kepada hadis, ada hadis-hadis yang dia terlepas daripada Nabi, dia dengar daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia dengar daripada Umar bin Khattab, dan dia dengar daripada selainnya Aisyah dan berbagai lagi. Sahabat-sahabat yang lain pun ada mengambil hadis daripada dia. Hadis yang mereka terlepas daripada Nabi ada ke Abu Sa'id, termasuk Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat ni yang faqih, yang banyak fatwa ni tak ramai. Lebih kurang berbelas orang yang ahli fatwa. Termasuklah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Bapaknya Umar bin Khattab, dia kecenderungan fiqahnya luas, Sayyidina Umar ni. Tapi anak dia Umar bin Khattab, iaitu anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, fiqah dia agak sempit sikit. Dia agak literal sikit. Dia agak dia tak banyak kepada isu maqasid. Dia kepada ikut apa saja Nabi. Kalau satu tempat tu dulu ada pokok, Nabi lalu, Nabi tunduk, walaupun pokok tak ada, dia lalu ditunduk. Dia kira dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kira ikut. Dia ikut walaupun dia ikut apa saja. Kalau Nabi lalu tu dulu Nabi duduk, walaupun tidak termasuk dalam ibadah tu pun dia akan duduk. Kira dia ikut Nabi SAW. Bapa dia Umar banyak kepada fiqh dia, kepada maqasid, kepada apa tujuan. Tengok, itu dalam satu family ada perbezaan pandangan dalam fiqh. Sebab tu fiqh ni dia luas. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pemahaman manusia juga berbeza. Jadi kesemua pemahaman-pemahaman itu selagi mana di dalam rangkaian keterikatan berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, maka kesemuanya itu adalah merupakan fiqh yang diiktiraf. Salafus salih pun bukan satu mazhab saja, bukan satu pandangan saja. Ini mazhab ulama salaf, dia satu fiqh dia mesti macam ni saja. Tak, banyak pendapat mereka di dalam perkara-perkara furu'. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW kata, al-ma'u minal ma', air daripada air. Air yang pertama itu air taharah, yakni mandi. Air yang kedua ialah air mani. Maksudnya air mandi wajib itu ialah disebabkan keluarnya air mani. Macam itulah kalau nak terjemahan dia secara umumnya begitu maksud dia. Jadi jika paham di sebalik itu, artinya jika sekiranya tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Demikian juga mungkin kita kata yalah betul lah. Betul. Kalau ditatbikkan kepada masalah tertentu seperti masalah persetubuhan dengan isteri. Jika seseorang bersetubuh dengan isteri, kalau berdasarkan kepada kepada makna umum hadis ini, selagi mana tidak mengeluarkan air mani, tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Kerana al-ma'u minal ma'. Inilah yang dipahami oleh beberapa orang sahabat. Sebelum kita nak baca hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya. Okey. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia riwayatkan hadis ni.
Di sana ada hadis yang lain yang Abu Sa'id riwayatkan yang nampak lebih menjelaskan maksud ataupun tatbikkan maksud hadis ni. Antaranya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar faja'a wa ra'suhu yaqtur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi panggil seorang lelaki Ansar. Dia datang pada Nabi. Wa ra'suhu yaqtur, kepala dia ni basah, menitik-nitik air. Jadi dia mandilah. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, fala'allana a'jalnak, boleh jadi kami bagi engkau kalut. Maksudnya kami bagi kau terpaksa bersegera. Maksudnya Nabi tahu, nampak tu mungkin tadi dia sedang bersama dengan isterinya. Jadi dia duduk tengah sama dengan isteri dia, Nabi panggil. Bila Nabi panggil ni, dia tak ada selesai dengan isteri dia datang kepada Nabi SAW. Nabi kata, la'allana ajjalnak, boleh jadi kami bagi kau jadi kalut lah, mai cepat. Nabi ni latif dia, halim. Nabi ni santun, halus orang dia. Dia kata minta maaf lah, macam tu lah kita kata kami minta maaf macam bagi kalut sikit lah kan. Jadi dia kata faqala na'am, ya wahai Rasulullah. Jadi dia faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ajilta aw qutiht fa alayka alwudu. Idza ajalta, yakni jika sekiranya engkau kalut, yakni kau tak selesaikan persetubuhan dengan isterimu. Aw qutiht, qutih ni apa nak kata, qutih ni dia macam, kalau Arab ni qutih as-sama, maksudnya dia nampak macam nak hujan tapi tak jadi hujan. Quhud, yakni dia nak hujan tapi tak jadi hujan. Maksud macam tu Arab kata. Idza qutih, Nabi kata, jika kau, maksudnya kau tak mengeluarkan air manimu, fa'alaika alwudu, kau berwudu ya. Yakni tak wajib mandi. Inilah yang dipahami yang dikeluarkan arahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat itu. Maka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang, sahabat Nabi ni dia macam ni. Ada sahabat yang dia tahu cerita hadis yang dulu dan cerita hadis yang kemudian. Ada para sahabat yang kadang-kadang dia dapat hadis yang awal tu. Seperti dalam kes ni Uthman bin Affan. Uthman pun faham kalau sekiranya seseorang menyetubuhi isterinya tetapi tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Hanya wajib basuh saja dan kemudian berwudu dan dia boleh salat. Bila mari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an tanya Ali bin Abi Talib apabila orang tanya hal. Ali pun tak jawab. Sayyidina Umar Amirul Mukminin, khalifah, sahabat yang kedua. Tapi dia tak tahu, dia tak dapat hadis tu. Jadi dia tanya Ali, kok Ali tahu hadis tu? Sebab itu apabila kita kata satu orang tu dia tak dapat hadis tu, tidaklah aib. Hatta orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis tu dia tak dengar. Jadi dia tanya orang, jangan dia tak dapat hadis, dia kata aku rasa lah. Jangan dok main rasa. Ni bukan cendol. Kan? Bila dia tak dapat, dia tanya Ali. Ali kata kena tanya Ummahatul Mukminin.
Tanya isteri-isteri Nabi lah. Isteri Nabi lebih tahu. Kemudian mereka hantar tanya Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah kata, pergi tanya Aisyah. Aisyah lagi tahu. Aisyah dia berterus terang dalam bab-bab yang seperti ini. Okey, tak apa. Apabila tanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bagi jawapan yang berbeza di dalam masalah ni. Aisyah kata tak kena mandi. Di atas kata Aisyah, idzal taqal khitanan wajabatil ghusl. Idzal taqal khitanan wajabatil ghusl. Apabila dua tempat berkhatan bertemu, wajib mandi. Wajib mandi. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia kata, siapa yang bagi pendapat lain pada ni jaga. Marah. Ubay bin Ka'ab nasihatkan dia, jangan macam tu Amirul Mukminin. Masa peringkat awal memang Nabi bagi tahu macam tu. Kemudian Nabi SAW berikan perkara yang hukum yang baru. Yang ni dia panggil nasikh dan mansukh. Mana hukum yang baru tu? Kita baca hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila duduk, seorang tu duduk di antara cabangnya yang empat, yakni istrinya. Empat tu kedua kakinya dan tangannya, yakni maksudnya untuk melakukan jima'. Thumma jahadaha, kemudian bersungguh. Bersungguh yakni tenggelamnya kepala kemaluan lelaki di dalam kemaluan wanita. Kepala ataupun hasyafah dia tenggelam di dalam kemaluan wanita. Maksudnya dia masuk, baru dikira sebagai persetubuhan. Jika tak, dia tak dikira persetubuhan. Faqad wajabal ghuslu, maka wajiblah mandi. Wazada Muslimun, dan ditambah di dalam riwayat Muslim, wa illam yunzil, sekalipun tidak turun, yakni tidak keluar, dia tidak mengeluarkan, sekalipun tak mengeluarkan air mani. Tidak mengeluarkan air mani. Ini berbeza dengan hadis yang tadi. Jadi ulama-ulama bincang, hampir boleh dikata keseluruhan para ulama, walaupun dakwaan ijma' lah masalah ini dibincangkan, dipertikaikan, tapi hampir seluruh para ulama kebanyakannya menyatakan hadis yang diamalkan di dalam masalah persetubuhan ialah hadis yang kedua ini. Apabila seseorang itu bersetubuh dengan istrinya, maka wajib dia mandi, sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Kedua-duanya kena mandi. Contohnya, dia bersetubuh, tak ada selesai persetubuhan dia, kawan dia panggil dia pergi, dia pun, weh, mai dah member dia ni, dia pun pergi. Lepas tu sampai jalan sembahyang zuhur, dia teringat dia bersetubuh, tak apa, dia kata tadi tak keluar air mani. Ni kena sebut betul lah, pasal ni masalah fiqh. Salah. Wajib dia mandi, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Kena berlakunya persetubuhan. Kena berlakunya persetubuhan. Dalam Al-Quran menyebut, wa in kuntum junuban fattahharu, jika sekiranya kamu berjunub, maka hendaklah kamu mandi. Okey, ini adalah satu masalah dalam mukaddimah kepada bab ini. Al-Hafiz Ibn Hajar masukkan dua hadis ini, iaitu wajibal ghusl, wajib mandi bagi orang yang melakukan persetubuhan,
dan kita akan sebut beberapa perbincangan dalam hadis. Taharah, hadas ni seperti mana yang kita tahu ada dua. Satu al-hadasul asghar, hadas yang kecil. Satu al-hadasul akbar, hadas yang besar. Sebahagian orang dia menyangka bahawasanya persetubuhan tanpa turun air mani termasuk al-hadasul asghar, hadas yang kecil. Maka dia wajib berwudu. Ini benar pada awal-awal perintah Nabi SAW. Bila datang perintah baru, dia panggil bab ni nasikh dan mansukh, iaitu hukuman yang kedua daripada Nabi memansuhkan hukuman yang pertama. Pasal apa memansuhkan? Nabi berubah fikiran ke? Nabi tak, bukan masalah ubah fikiran. Tujuannya kerana kadangkala satu hukum tu diringankan kerana keadaan tertentu. Negeri Arab umpamanya bukan mudah air, dan kemudian sahabat masa peringkat awal bukan banyak pakaian mereka, maka ada kelonggaran di dalam agama, mungkin keadaan-keadaan yang lain. Apabila iman bertambah kuat, masyarakat Islam tambah kuat, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengenakan hukum syarak yang baru. Samalah juga kita tengok hukum arak. Kan? Masa awal dia bagi tahu saja bahawa saja wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa arak tu lebih, dan judi tu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian dia bagi tahu pula wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri semayang sedangkan kamu mabuk. Kalau lambat lagi nak semayang boleh mabuk lah. Peringkat awal. Dia nama tadarruj, dia nama berperingkat-peringkat. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsun min amal syaitan. Arak, judi, berhala, menurun nasib, keji daripada perbuatan syaitan. Fashtanibuh, hendaklah kamu jauhi dia. Barulah hukumnya haram. Kenapa ada hukum yang tadarruj, berperingkat-peringkat? Kerana ada kasih sayang Tuhan dan Nabi kepada kita. Di atas keadaan tertentu, maka kadang-kala orang yang ambil hukum tu tak tahu cerita yang awal, lalu dia sangka hukuman awal itu berterusan, dan dia tidak tahu bahawasanya telah dimansuhkan. Sebahagian para ulama kata hadis ni tak dimansuhkan. Yang dimansuhkan cara faham. Kata kalau tidak keluar air mani tak wajib mandi bagi persetubuhan. Cara faham itu mansuh. Tetapi jika air daripada air itu kekal, bagaimana orang-orang yang misalnya dia tidur, dia bermimpi, kemudian dia melihat air mani pada pakaiannya, maka hadis ini terpakai. Air daripada air mesti wajib mandi walaupun tidak berlaku persetubuhan. Faham maksud saya? Hadas yang kedua ialah al-hadasul akbar, iaitu yang mewajibkan untuk kita dinamakan taharatul kubra, iaitu yang mewajibkan kita mandi. Yang perkara-perkara yang akan kita bincangkan yang mewajibkan kita mandi. Mandi ini mandi wajib lah, iaitu mandi yang mana meratakan air keseluruhan badan. Ulama bincang. Di kalangan ulama ada kata mandi wajib mesti kena gosot. Tak gosot, tak tadlik, tak boleh. Tetapi kebanyakan majoriti ulama menyatakan yang wajib ialah meratakan air, melalukan air pada keseluruhan badan kita. Di mana ada anggota badan, kulit-kulit kita wajib. Termasuk mereka mewajibkan berkumur dan istinsyak, sedut air semasa mandi wajib. Setengah orang mandi wajib, kumur pun benda, dia wajib berkumur. Wajib menyedut air di hidungnya. Kerana itu termasuk di dalam meratakan air yang dimaksudkan. Bukan setakat dia mandi basah kepala dia saja. Bukanlah kata susah sangat mandi wajib ni. Sebahagian orang dia buat jadi payah jadi mandi wajib ni. Kemudian dia petua yang bukan itu yang dimaksudkan oleh para fuqaha. Dia kata kena buka air, tunggu dekat-dekat air nak sampai, masa tu mau niat.
Saat dia buka air dia tutup, saat dia buka air dia tutup. Ini semua merepet lah. Yang penting dia mandi itu dia niat dia niat untuk mandi wajib. Tengah-tengah dia mandi, dia tak niat mandi wajib, dia lupa bahawasanya dia wajib mandi. Tengah-tengah mandi, tengah-tengah duk katalah dia mandi sambil menyanyi. Mandi teringat, aku kena mandi wajib. Lepas pada tu dia pun niat mandi wajib. Sah ke tak? Sah. Yang ni dia lepas dia niat tu air terus, dia mandi wajib lah. Taklah kata dia kena pergi tutup air dulu, pasang niat, buka air balik. Dah. Niat ni bukan macam pasang kepala pait. Niat ini apabila dia berazam untuk mandi itu, tadi mungkin dia tak niat, sekarang dia ingat air yang selepas itu dengan maksudnya dia mandi wajib. Maka dia ratakan air keseluruhan tubuh dia. Dia keseluruhan tubuh dia. Apakah yang diwajib? Apabila air apa yang diwajibkan untuk dia mandi? Air mani macam mana yang mewajibkan dia mandi? Air mani yang wajib dia mandi ialah air mani yang keluar secara dafiq. Air mani yang keluar secara terpancut keluar. Kalau air mani itu air mani penyakit, dia sakit, dia keluar, dia tidak ada satu syahwat dia keluar, dia tidak diwajibkan mandi wajib. Dia wajib basuh saja kerana keluar daripada salah satu daripada jalan tersebut. Dalil para ulama dalam masalah ini ialah firman Allah Ta'ala, "Falyanzur insanu mimma khuliqa mimma in dafiq." Hendaklah insan itu melihat daripada apa ia diciptakan. Ia diciptakan daripada air yang mancut keluar. Maka dengan itu, air yang diwajibkan seseorang itu mandi ialah air yang apabila dia keluar dengan pancutan bagi lelaki lah. Maka bagi lelaki, perempuan akan sampai bab dia nanti, maka air itu sahaja yang diwajibkan untuk dia mandi. Jika dia sakit, mari demam panas ke apa, tiba-tiba keluar air mani, dia pun tak rasa apa, keluar air mani, tengok keluar air mani, adakah diwajibkan? Kebanyakan para fuqaha tidak mewajibkan itu, termasuk dan menyatakan itu bukan yang dimaksudkan dengan air yang diwajibkan mandi. Cumanya para ulama, oleh kerana majoriti para ulama, hampir kesemua para ulama menyatakan bahawasanya apabila berlaku persetubuhan, tenggelamnya kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan, maka dia wajib mandi. Kerana kadang-kadang ramai orang dia tak faham. Dia menggauli isterinya, kemudian tidak keluar air mani, kemudian dia pun pergi pejabat. Lepas tu sekali dia sembahyang zuhur, satu sembahyang asar. Dia kata tadi bergaul isteri dia, tapi dia kata tak keluar air mani. Walaupun tidak keluar air mani, hadis yang kita riwayatkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, Nabi SAW menyatakan, wajahadaha faqad wajabatil ghusl. Apabila idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila dia duduk di antara 4 cabangnya, iaitu kaki, kedua kakinya dan tangannya, wajahada, dia bersungguh melakukan persetubuhan, maka wajiblah kepadanya al-ghusl, wajiblah kepadanya adalah mandi. Inilah yang disebut oleh para fuqaha, dan riwayat Imam Muslim yang menambah faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil, maka wajiblah mandi sekalipun tak turunnya air mani. Ini adalah satu bab yang dimasukkan muqaddimah kepada Ibn Hajar tersebut di dalam kitab hadisnya ni, yang mungkin kadang-kadang kita tahu bab ni, kita rasa kita tahu, tapi kita hendaklah mengambil manfaat daripada hadis-hadis ini, dan kita tahu adanya bab nasikh dan mansukh. Ada hadis yang mana memansuhkan hadis yang kemudian. Maka satu orang apabila baca hadis, kadang-kadang dia nak kena semak juga, ada tak hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain. Sebab itu ada pandangan Uthman bin Affan masa awal, dia punya pandangan, sebahagian sahabat punya pandangan, dia kata tak wajib mandi selagi tak keluar air mani. Tiba-tiba ada hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat pakai kepada hadis yang ni. Walaupun ada pendapat sahabat diriwayatkan sebagainya meneruskan pandangan itu kerana mungkin muka tak dapat hadis yang berikutnya, tapi apabila kita melihat ada hadis, maka kita ikut hadis yang lebih kukuh dalam masalah itu. Ini penting. Ini penting dalam pengajian muqaranah ni. Sebagai orang sekarang dia kalut, dia kata bahaya depa ni pergi mengaji banyak-banyak mazhab. Yang bahaya bukan mengaji banyak mazhab, bahaya hak tak mengaji tu bahaya. Dia kata kalau mengaji banyak mazhab macam mana nak amalkan? Dan dia kata orang yang mengaji banyak mazhab ni tolak mazhab. Orang tak tolak mazhab, pasal orang pakai mazhab, orang mengaji banyak mazhab. Oleh kerana fiqh ni dah 1400 tahun para ulama dan fuqaha. Mana-mana kaul pun yang kita pegang tetap ada imam mazhab dia. Tak akan ada satu kaul melainkan kaul tu tak kena mengena dengan Quran dan Sunnah. Memang kaul yang menyanggahi Quran dan Sunnah, mungkinlah ada. Itu bukan itu kaul yang sesat lah. Tapi apa-apa kaul, sebut saja apa pendapat yang disebut oleh orang-orang daripada pendapat para ulama yang dinukilkan, semua ada mazhabnya. Kalau tak dalam mazhab Syafi'i, dia dalam mazhab Hanafi. Kalau tak dalam Hanafi, dia di dalam mazhab Hanbali. Kalau tak dalam Hanbali, dia dalam mazhab Maliki. Kalau tak dalam Maliki, dia daripada imam-imam yang lain yang ada. Tetap ada imam. Sukar untuk dicari pendapat yang tak ada imam ni. Melainkan kita mereka sendiri lah. Setengah orang kata diperlih punya pendapat, bagi tahu apa pendapat diperlih ni yang tak ada imam mazhab. Semua pendapat itu ada imam mazhabnya. Telah mendahului pendapat itu para imam mazhab. Cumanya dia tak tertumpu kepada satu mazhab. Dia kata tak boleh mesti tertumpu. Siapa yang kata mesti tertumpu? Hatta orang baca buku Syekh Wahbah Zuhaili, apa dia sebut? Dia sendiri kata bahawasanya apa yang Quran wajibkan, fas'alu ahla dzikr, tanyalah ahli ilmu, ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Dia tak pernah kata tanya dalam mazhab Syafi'i saja. Dia tak kata tanya dalam mazhab Hanbali saja. Semua imam-imam ini mereka adalah ahli zikir. Mana-mana qaul imam yang diambil, dia adalah orang Malaysia banyak keluar mazhab. Main bola pakai sulak pendek tu mazhab, bukan mazhab Syafi'i. Pada malam berkenaan macam kita kata semua keluar mazhab di depan TV. Yang menyanyi lagu negaraku yang ada muzik tu bukan mazhab Syafi'i. Salah dari segi mazhab Syafi'i. Zakat pendapatan bukan mazhab Syafi'i. Tu mazhab Hanbali yang diwajibkan. Banyaklah lagi amalan, tambah bank-bank peruntuk pandangan-pandangan. Tuan-tuan pergi ke bank-bank, amalat bank macam-macam produk tu, sebahagiannya kaul mazhab, sebahagiannya daripada kebanyakan dari Maliki, dari mazhab Malik, sebahagiannya kaul Ibnu Taimiyah, macam-macam pandangan yang mereka petik daripada mazhab-mazhab yang berbeza. Hak orang kata tak ada mazhab. Kalau tak ada mazhab, habaq dia. Apa pandangan, satu pandangan yang memang tak ada apa mazhab kata dalam pandangan tu. Dia tak tahu, dia pun pergi mereka. Mereka ni tak ada mazhab. Mazhab maksudnya jalan. Pendapat para imam. Semua kaul-kaul yang disebut itu ada imam yang menyebutnya sebelum daripada orang-orang kemudian menyebutnya. Orang-orang kemudian yang bahas pun mereka bahas di atas kitab para imam yang sebut. Macam kita baca Bulughul Maram. Siapa yang himpunkan dua hadis ni? Letak al-ma'u minal ma' dengan hadis idza jalasa baina syu'abihal arba'. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Hafiz Ibn Hajar dalam Bulughul Maram
tidaklah cenderung sangat kepada mazhab Syafi'i, walaupun ramai yang mendakwa dia itu Asy-Syafi'i. Bahkan An-Nawawi rahimahullah apabila memberikan pandangan, dia juga tidak terikat dengan satu mazhabnya saja, walaupun dia itu dianggap tiang utama di dalam mazhab Syafi'i itu, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Banyak juga pandangan-pandangan dia tidak sama dengan pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab itu Al-Muzani merupakan murid Imam Syafi'i yang menulis, himpunkan pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata, aku himpunkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Guru dia ni, ma'a'lami man arada ilm Syafi'i nahyu Syafi'i an taqlidihi wa taqlid ghairihi. Aku himpunkan semua pendapat Syafi'i ini dengan aku nak bagi tahulah bahawasanya siapa yang mau kepada ilmu Syafi'i, yakni Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya Syafi'i itu katanya melarang orang mengikut dia dan mengarang orang mengikut orang lain. Taklid ni bukan tak boleh ikut, boleh ikut dari orang alim, tetapi maksud Syafi'i rahimahullah jangan main pakai ikut saja, tak tahu pasal apa. Kerana yang orang yang kita ikut saja tak tahu betul tak salah, kita ikut juga siapa dia? Nabi SAW. Kalau kita, ini penting, bukan saja di dalam bermazhab, tetapi juga di dalam kehidupan seharian kita. Main pakai ikut je. Pasal apa buat macam tu? Kerana ustaz saya suruh. Pasal apa ambil duit orang? Kerana tok guru saya suruh. Tak boleh. Kena tahu sebab dan alasan. Nanti jadi macam-macam. Sebab tu Nabi SAW larang apabila datang Ali bin Hatim At-Tai dan riwayat At-Tirmidzi datang pada Nabi SAW. Nabi baca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ahbar, ahli-ahli agama mereka dan ruhban mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Adi dia dulu Kristian, dia kata ma'abadu, mereka tak sembah padri. Tapi Nabi kata innahum idza istahallu haraman yastahillunahu. Apabila padri itu idza ahallu haraman yastahillunahu, apabila padri kata benda yang haram tu halal, depa ikut hak padri, bukan depa ikut hak Tuhan. Wa idza haramu halala yuharrimunahu, apabila mereka haramkan yang halal, mereka pun kata hak padri, kata hak haram, bukan kata hak nas, hak Tuhan bagi. Yang ini dinamakan dengan taklid, ikut secara membuta tuli, dilarang. Sekalipun orang agama, saya buat ni boleh sebab apa? Pasal tok guru saya berkata boleh. Tak boleh. Ini bahaya apabila kita lakukan perkara yang seperti ini. Sebab itu manhaj yang betul dalam hidup kita ni ialah apa-apa pun kita kena tanya orang hak mengajak kita tu. Tak kira lah dia mufti ke siapa, kena tanya dia. Hak mana mufti kata ni ada ke dalam Quran dan Sunnah, ataupun main sedap mulut dia. Kena tanya. Kerana mufti ke, tok syekh ke, dia pakai serban ke, dia pakai apa pun, semua boleh beli belaka. Orang lantik belaka. Nas Quran dan Sunnah tak boleh beli. Yang ni kena tanya, mai mana dalil ni? Al-Imam Syatibi rahimahullah, dia bercakap tentang golongan sufi. Orang sufi ni banyak juga yang bagus bab kerohanian. Kadang-kadang yang kata salafi ni kadang-kadang tak ada kerohanian, tak bagus dia. Nak ikut salaf tapi tak ada kerohanian salaf, tak bagus. Kalau ada kerohanian salaf, baguslah.
Kadang-kadang masalah sufi ni, dia nak ikut kerohanian, dia tak ikut pula dalil, jadi masalah pula. Dia kena ada dua-dua unsur itu. Cuma kadang-kadang masalah dia sebahagian ni, dia mandulkan fikiran dia. Kun amama syekhika kalmayin amama al-ghasil, dia kata. Jadilah engkau di hadapan syekhmu seperti mana dengan mayat di hadapan tukang yang mandikan dia. Jadi apa saja Tok Syekh kata, jangan bantah. Tok Syekh kata buat. Salah betul jangan tanya. Kira betul lah Tok Syekh kata. Agama tak benar macam tu. Agama tak benar macam tu. Hatta Umar bin Khattab, orang bangkit lagi, tanya sok dia. Abu Bakar As-Siddiq, orang bangkit tanya dia, hujah dengan dia. Maka selain daripada mereka, apalah manusia lain daripada mereka, melainkan kita boleh untuk tanya mereka balik. Kata Syatibi, fal wajibu alaina an naqifu ma'aqtida'i biman yamtani'u alaihi al-khata' wa naqifu ala iqtida'i biman la yamtani'u alaihi al-khata' idza dhahara fi iqtida'i bihi ashkal idza dhahara fi iqtida'i bihi ishkal. Wajib kepada kita untuk ikut orang yang mana dia tak salah, dia tak boleh salah, yang terhalang dia daripada salah. Siapa yang terhalang daripada salah? Nabi SAW. Dan kita kena berhenti ikut daripada orang yang mana dia mungkin buat salah, terutamanya bila nampak ada kekeliruan. Ni saya nak sebut semualah. Parti politik, tak kira parti mana pun, sama saja. Dan ini benda yang tak betul. Bila dia ikut, dia memandulkan akal, walaupun salah. Kita dalam Malaysia ni macam-macam isu lah kebelakangan ni, daripada sijil palsu sehingga daripada cakap tipu, macam-macam. Tak larat nak dengar macam-macam cerita. Dan yang peliknya, sebab itulah alhamdulillah, di atas nikmat kalau Allah beri pada kita, kita bebas daripada ta'assub pada mana-mana kumpulan. Yang ta'assub tu dia tak boleh nak faham. Masalah sijil umpamanya, saya sebutlah, tak kira lah siapa pun. Orang bukanlah marah sangat satu orang tu tak ada sijil jadi ahli politik, ramai je. Dulu Tun Jugah, tahu Tun Jugah? Tun Jugah Sarawak, dia mana ada sijil apa. Orang kata nak sign pun tak kerti, pakai cop dia bawa aja. Tun Rahman cerita kat saya, Tun Rahman Yaakob, Allah yarham. Tun Jugah ambil cop dia, cop macam tu ya. Sign tak kerti. Tapi dia pemimpin, dia berjaya menyatukan rakyat Sarawak dengan Semenanjung. Tu ada orang tak kira. Tak ada sijil, satu kekurangan, tapi tak semestinya satu kesalahan. Tak mestinya cacat segala-galanya. Tapi yang cacat, tipu sijil. Tu lain. Orang bukan marah tak ada sijil, orang marah tipu sijil. Tu cerita lain. Kita janganlah bila orang, ini orang ta'assub. Bila orang petikai tak ada tipu sijil, dia kata ramai orang tak ada sijil. Orang tak marah tak ada sijil tu. Orang marah tipu sijil. Ramai ulama tak ada sijil, alim besar. Syekh Ibn Baz tak masuk universiti. Kita baca Utsaimin tak masuk universiti, tapi dia adalah ijazah ilmuwan mereka. Banyak lagi ulama-ulama lain di Morocco, di Maghribi, semua alim-alim besar. Tak ada sijil khusus, tak ada doktor, tak masuk universiti, tapi mereka alim. Tak ada masalah. Tapi jangan tipu sijil. Tipu tu bab tadlis. Sekali kita cerita bab tipu hak nombor 2 pula. Azan. Balik kepada pembincangan kita. Dalam perkara-perkara yang membabitkan perkara yang salah, tak apalah saya buat contoh tadi lah, cerita tipu-tipu ni. Manusia semua buat salah. Kita ni macam saya sebut, kita ni anak Adam. Macam bapa kita Adam, dia buat salah. Nama kata anak Adam, semua buat salah.
Tapi beza bapa kita dengan musuh utama dia, iaitu iblis. Adam bila buat salah, dia mengaku salah. Iblis bila buat salah, dia challenge kesalahan tu. Dan ini jadi masalah. Bila kita buat salah, kita cari pula dalil agama bagi jadi benda tu betul. Ini perkara yang kita kena hati-hati, supaya kita tak melakukan tu. Allah Ta'ala. Ada soalan? Baik. Apa pendapat Tuan Mufti tentang bohong syar'i? Apa bohong syar'i? Yang dibuat oleh seorang pemimpin sebuah parti politik di Malaysia. Tak saya sebut. Pertama, ni dengar ni cerita tajuk umum lah. Ada tak bohong yang dibenarkan oleh syarak? Boleh tak? Kita dulu orang Melayu selalu dengar bohong sunat. Sekarang kita dengar bohong wajib. Adakah? Jangan kita kata salah lagi. Kita bahas dulu. Kita tak boleh lah kerana kita tak minat dengan satu-satu kumpulan, kita kata hak dia semua salah. Tak boleh juga. Kita nak tengok daripada sudut yang adil di dalam sesuatu isu tu. Pertama, bohong ni memang agama tak suka. Bohong tu dulu. Agama ni bukan agama bohong. Sebab tu agama ni agama fakta. Nabi SAW sebut dalam hadis yang semua kita baca, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajul la yasduq hatta yakuna siddiqan wa innar rajulu la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Nabi kata benar itu bawa pada kebaikan, kebaikan bawa pada syurga. Seseorang itu cakap benar sehingga hatta la yasduqu hatta yakuna siddiqan, cakap benar sehingga dia dipanggil siddiq, cakap benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya bohong membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sesungguhnya kejahatan bawa kepada neraka. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, sesungguhnya satu orang tu duk suka cakap bohong sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Sebab tu jaga, jangan sampai ditulis di sisi Allah pembohong. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha kata, "Ma kana khuluqun abghadu ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minnal kadhib." Tidak ada satu perangai yang lebih para sahabat meluat lebih pada bohong. Walaqad kana rajul yakdzibu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallamul kadhib. Satu orang lelaki telah cakap bohong di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yazalu fi nafsihi ali hatta ya'lamu annahu qad ahdatha minhu taubah. Sentiasalah dia duk fikir benda tu sehingga dia taubat. Sahabat kalau bohong lah kalimah habaq Nabi bahwasanya saya tak bohong. Semua ada orang tanya, boleh tak bohong kalau perlu? Ini soalan. Kalau ada perluan, boleh tak bohong? Bohong tu sendiri pada sisi para muhaqqiqun, ulama-ulama mentahqiq, bohong tu sebenarnya dia tak salah. Yang salah tu kesan bohong tu. Bohong tu cakap lah. Kena cakap ni penyampaian. Nak bohong tu ucapan. Ucapan ni salah dan benar berdasarkan kepada kesan itu. Olehnya kesan bohong ni
biasanya ialah kesan buruk. Maka sebab tu Nabi SAW sebut begitu. Tapi kalau bohong itu perlu, sekali dengar habis tu, jangan potong siap-siap tu. Dia tak betul dah, boleh bohong dah. Perlu disebabkan kemaslahatan tertentu, maka seseorang boleh bohong, boleh tipu. Seperti apa? Ambil hak nyata dululah. Seperti di dalam peperangan, Nabi SAW kata, Ali bin Abi Talib, disebut dalam riwayat Bukhari, Muslim, Ali bin Abi Talib, dia sebut perkataan ni, kemudian baru dia nukil, disandakkan benda ni pada dia. Dia kata al-harbu khada'ah. Dia boleh juga baca al-harbu khuda'ah ataupun al-harbu khuda'ah. Peperangan itu tipu daya. Jadi perang memang orang tipu dalam peperangan. Pakai macam tengok tu macam tak ada, rupanya ada. Pakai baju yang orang sangka pokok, rupanya orang. Tipu belakang tu. Boleh tak? Boleh lah. Tak boleh lah perang ni, kami tang ni, namai tembak tang ni. Tu bukan perang lah nama dia. Tapi perang dengan siapa? Dia kata jangan orang guna di atas nama perkataan kita dalam pilihan raya ni peperangan. Maka dengan itu Nabi kata peperangan tipu daya, kita tipulah dalam pilihan raya. Boleh macam tu. Ini yang Nabi kata al-harb, ni perang, ma'rakah. Peperangan dengan siapa? Dengan golongan yang mereka itu memang patut untuk diperangi. Kata para fuqaha, innama yajuzul makru biman yajuzul idkhalul adha alaihi wahum kuffar wal muharibun. Hanya yang membolehkan untuk kita buat tipu daya ialah orang yang boleh untuk kita sakitkan dia. Siapa orang boleh kita sakitkan dia? Musuh yang main perang, kita bukan boleh sakit, kita boleh matikan dia. Maka wahum al-kufar, mereka golongan kufar yang memerangi Islam, wal muharibun, orang Islam sendiri yang perang dengan pihak Islam. Tapi jangan jadikan lesen nak pergi tuduh orang berbeza parti politik kita jadi kafir, jadi perang Islam pula. Dia beza dengan parti kita, bukan dia beza dengan Islam. Yang boleh musuh Islam mari serang negara Islam, boleh tak kita tipu dia? Dia sangka kita nak serang belah pagi, rupanya kita serang belah petang. Boleh. Tapi kepada golongan yang harus boleh untuk kita sakitkan dia. Adapun orang Islam yang haram untuk kita sakitkan dia, tak boleh kita makar dan kita tipu. Kalau kita gunakan slogan setengah pihak yang menyatakan peperangan itu tipu daya, besok orang dalam jual beli, perniagaan bagi saya satu peperangan, maka saya tipu daya. Bahaya. Berjuang untuk mendapatkan seorang wanita, ramai orang nak minang dia. Kami di medan perang, siapa yang akan dapat? Maka saya tipu daya supaya saya dapat. Jangan halalkan benda-benda macam ni. Ini bahaya ni, pasal duk guna slogan ni. Lalu menghalalkan segala. Untuk kami je boleh, orang lain tak boleh. Tak boleh. Itu kena hati-hati. Siapa lagi yang boleh tipu? Siapa lagi yang boleh tipu? Yang boleh tipu ialah orang yang mana orang tanya tentang dosa dia. Contoh orang tanya dia, ni awak ni pernah berzina ke? Ish, nak tipu pun dosa pula. Benar? Tak boleh. Tipu je kata tak pernah. Pasal apa? Nabi SAW apabila ada orang Nabi berzina, dia bawa dalam Muwatta Imam Malik kepada Nabi SAW, dan kemudian Nabi hukum dia. Lepas Nabi hukum, Nabi bagi nasihat kepada mereka. Nabi kata, Nabi bagi semua nasihat kat orang ramai. Man asaba min hadhihi al-qadhurat
syai'an falyastatir bisitrillah. Sesiapa yang terkena melakukan benda-benda yang tak elok ni, zina, minum arak, ni dosa antara dia dengan Tuhan ni, falyastatir bisitrillah, tutuplah dengan tutupan Allah. Tak payah duk bagi tahu kau. Fa innahu man yubdi safhatahu aqamna alaihi kitab Allah. Karena sesiapa yang pergi buka aib dia, kami akan hukum pada dia, kata Nabi. Dia memang mengaku kena hukum lah, tapi tak payahlah memang mengaku. Sebab itu kalau orang main hatta pihak pencegah maksiat main kita, ni hampa ni berzina, ada tak wajib, hampa bagi tahu, tak bagi tahu berdosa. Dia yang tanya tu berdosa, karena dia cuba mencari aib orang, sedangkan orang itu menutupnya. Berapa dia nak tanya? Kalau dia nampak cerita lain, dia nak tanya, mengaku semua. Dia kena tutup. Fal yastatir, Nabi suruh tutup. Setelah Nabi buat hukuman tu, Nabi suruh tutup. Ni lepas tanya, mengaku, lepas tu nak rakam pula. Ini semua yang merakam tu dosa je jauh lebih besar daripada orang-orang yang berzina. Nabi suruh tutup. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pecat salah seorang pegawai tentera dia kerana malam-malam dah tak ada apa, dia berhimpun tentera duduk keliling, dia tanya, hang cerita apa dosa yang pernah buat? Sayyidina Umar ambil tindakan. Tak ada pasal duk tanya pasal dosa orang. Sebab tu kalau orang suruh tanya, tolong ceritakan dosa-dosa lepas anda, motivasi ke apa, ini semua merepek. Ini antara kita dengan Tuhan, tak payah nak cerita. Melainkan dosa kita terbabit dengan tu. Dia tanya, hang curi duit aku ke tak? Memang kita curi. Duk dengar itu mufti kita jangan mengaku, tu sama mengaku. Padahal kita curi duit dia. Kena mengakulah harta dia, kena bagi balik. Tapi kalau tak terbabit dengan dia, tak payah. Duk bagi tahu saya dulu 5 tahun lepas kaki curi, tak payah. Dah kita taubat, cukup kita dengan Allah Taala. Tapi kalau ambil duit orang awam, kena mengakulah. Kan? Tapi kalau tak ada kaitan, ini aib. Hatta kepada adik-beradik kita, kepada isteri kita, kepada, tak perlu kita cerita. Kepada suami kita, dulu-dulu kita tak payah cerita. Tutup aib itu. Ini urusan kita dengan Tuhan. Bukan ada syarat. Syarat nak ampun dosa, kena habaq kat kawan-kawan lu dosa dia tu apa. Hatta kerajaan tidak ada hak untuk seorang tu menceritakan dosa-dosa silam. Hanya kerajaan itu ada hak untuk menyiasat dalam perkara yang membahayakan keselamatan awam. Awak ada simpan senjata ke apa, itu kena cek lah. Dadah ke apa, awak dadah. Kalau habaq pun dosa pula. Yang tu pasal membahaya orang lain, dan dia patut disoal siasat. Kalau kita satu orang, ya, hatta kaki perokok, cik orang merokok marah pula dengar. Rokok tu memang salah, dosa. Tapi orang yang merokok secara diam-diam menyorok lebih baik daripada orang yang merokok tempat awam, kerana itu tidak menghormati orang, bahkan mengaibkan dirinya sendiri. Cuma yang rosaknya dia pergi rokok di tandas awam, jahanam pula tandas awam tu. Habis terbakar ke tepi tu. Itu dosa baru dia pasal merosakkan tandas awam. Siapa lagi yang boleh berbohong? Siapa lagi boleh berbohong? Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi kata, laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah satu orang yang pendusta, orang yang mendamaikan di antara manusia, lalu dia bawa cerita baik ataupun dia cakap baik. Dia kata, ni kau kata apa kat aku? Kita adik, abang kita, engkau kita berkelahi, tak kata apa,
Dia puji dah, kita cakap tak benar. Oh, ingat dia kata kat aku, padahal kau tadi mengumpat pun. Kerana kita cakap pun tak guna, tak memberi faedah. Nabi kata yuslihu, dia pun, oh kalau macam tu tak apa, aku nak pergi rumah dia, pergi jumpa jadi baik balik dia apa. Yuslihu bainan nas, mendamaikan antara manusia. Benda yang tak ada kepentingan lah, tapi kalau dia bohong, kau tu curi harta, dia tak habaq, itu cerita lain. Ini tak ada, antara mereka berdua saja. Kita bagi tahu benda yang baik. Ibn Shihab Az-Zuhri, dia riwayatkan hadis ini, dia kata dalam riwayat Muslim, dia kata walam asma' yurakhasu fi syai' mimma yaqulun nas al-kadhib kadhibun illa fi thalath. Aku tak dengar dimudahkan, dilonggarkan apa yang manusia cakap dalam dusta melainkan 3 benda. Al-harb, dalam peperangan. Wal islah bainan nas, damaikan di kalangan manusia. Wa hadithur rajul imra'atahu wa hadith imra'ah zaujaha. Satu orang bercakap dengan isteri dia, dan isteri cakap dengan tentu isteri dia tengok dah tua tak apa nak segak. Dia tanya, saya cegak lagi abang. Wih, lawa, nak ada lawan. Cakap pun tak guna, kata tak lawa, masalah pula. Kan? Kerana tak ada apa, tidak ada kerugian apa yang membabitkan dia ataupun kita. Dia masalah kita saja dengan dia. Dia masak tak apa nak sedap. Sedap apa? Wih, sedap. Toki restoran kalah. Kalah pak tak sedap pula. Suami pun macam tu kadang. Kita nak isteri mungkin ambil hati. Dia kata, I handsome lah. Wih, handsome. Kata habis. Walaupun melainkan kalau kita kata tu ada manfaat lain boleh abang. Handsome, tapi kena handsome sikit lagi. Tambahlah sikit kan. Dan ini maksudnya, terutama orang ada 2 isteri kan, 3 isteri. Orang lelaki senyum kan. Tengok tadi nak pejam mata kat beli pun dia bodoh. Dulu nama apa, Hak My Forum, dia cerita pandai kan dia. Dia kata orang yang ada 2 isteri ni, kalau dia pergi mana-mana, dia beli barang 3. Dia beli barang, dia beli kain batik, dia beli 3. 2 hak cantik, 1 hak tak cantik. Dia pergi, dia bawa 2, dia pergi kat hak pertama, dia kata ni ada 2 kain batik, yang ni hak cantik, hak ni tak cantik sikit, ambil lah hak cantik ni, hak tak cantik bagi kat nombor 2. Nombor 1 rasa, oh alhamdulillah, dia pentingkan aku. Dia ambil pula hak tadi, dia ada beli 3, dia pergi kat nombor 2, dia habaq benda yang sama. Ni hak tak cantik bagi kat nombor 1. Tengok dia pentingkan aku. Lah kali hak buruk tu dia pakai, dia sorang-sorang kat hotel. Pandai dia betul. Dia kata yang ni hadisul rajuli imra'atahu wa hadisul mar'ah atau hadisul mar'ah zaujaha. Yang ni boleh. Dalam hal-hal yang seperti ni orang boleh berbohong. Kadang-kala bohong itu menjadi wajib. Ada. Misalnya orang yang zalim nak tangkap satu orang yang baik, dia mai tanya kita, kau nampak tak dia tu tadi kat sini? Saya tak nampak. Kita berbohong untuk menyelamatkan orang daripada dizalimi. Boleh atau tak? Bahkan wajib kita bohong. Dia mai tanya, kau ada tak nampak orang ni? Dia nak pergi pukul satu orang tu tak salah. Kita nak lawan tak larat. Kita kata sebenarnya kalau tak habaq pun bohong pula, berdosa pula. Memang ada dia duduk menyorok belakang tu. Kita berdosa lah. Padahal kita tidak disuruh untuk cakap perkara-perkara yang seperti itu. Dan kalau ditanya macam itu, ada tak bohong yang dalam konteks itu bohong? Boleh. Tetapi hendaklah hati-hati supaya tidak ada orang yang menggunakan benda ni untuk dia berbohong. Dia berbohong yang membabitkan kepentingan awam. Pasal apa bohong manifesto? Untuk kepentingan awam. Tak boleh. Pasal apa bohong ambil duit kata tak? Untuk kepentingan awam. Pasal apa bohong
kalau macam tu semua. Pasal apa bohong, barang tak elok, berniaga kata elok untuk kepentingan membela anak isteri. Ini tak boleh. Sebab tu jangan salah gunakan bab ini. Hendaklah hati-hati antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan? Apa hukum wanita solat pakai baju ketat? Solat hendaklah di dalam keadaan menutup aurat. Menutup aurat itu bukan sahaja menutup tubuh, tetapi menutup dengan pakaian yang fadfad, yang luas, yang tidak membentuk, yang tidak menzahirkan bentuk tubuh. Yang tidak menzahirkan bentuk tubuh, yang dilarang untuk orang lain tengok. Kawasan kalau jari tangan, jari tapak tangan ini diizinkan. Kawasan-kawasan tak diizinkan dia tak boleh. Jika tidak, orang boleh pakai macam orang main skating, orang main tu ski tu, ketat perempuan macam tu sembahyang kan. Dia sujud pun nampak semua pula. Tak boleh. Walaupun dia tak, semua dah cover tapi membentuk tubuh tidak dibenarkan. Oi, nak buka soalan pun payah. Baca soalan ni dulu, lain dulu. Soalan dia berhubung dengan apa hukum jika ada orang yang melakukan seks dengan haiwan, dia wajib mandi ke tak? Oi, kacau je ni. Tapi dah dia tanya, kita jawab bila. Para ulama kan. Tapi akhir zaman ni kan boleh kira. Tapi sebenarnya bab ini telah dibahaskan oleh para fuqaha sejak dahulu lagi. Di kalangan mereka menyatakan jika dia melakukan seks dengan haiwan tetapi tidak keluar air mani, macam bab tadi je, keluar air mani, wajib dia ada mandi. Mereka kata, kebanyakan kata dia tak wajib mandi, kerana perkiraan dia mesti keluar air mani. Kerana Nabi kata jalasa baina syi'abiha al-arba'. Dia apabila satu orang itu, tadi dalam hadis yang kita baca tadi, apa dia? Duduk baina syu'abiha al-arba'. Baina syu'abiha al-arba', duduk di antara tangan kakinya yang 4, iaitu tu balik pada wanita, bukan balik pada binatang. Syu'abihal arba', maka dia wajib mandi. Faqad wajabal ghusl. Wajahada faqad wajabal ghusl. Jadi kalau sekiranya dengan haiwan tidak termasuk, dia kena turun keluar air mani baru dia wajib. Perbuatan itu haram lah. Dengan kata tak haram, tak wajib mandi, tak haram. Tetapi soalan dia wajib mandi itu pun tak. Cuma dalam riwayat haiwan tu dibunuh, binatang tu dibunuh, kerana wallahu alam barangkali untuk mengelakkan daripada kelahiran yang bukan-bukan, binatang itu dibunuh. Kira apa lah? Weh. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung kuliah pada minggu depan. Ada kuliah tak? Saya ni kena pergi satu seminar tarikat. Saya syekh tarikat apa tu, tak tahu dia cek nak kata. Di Uzbekistan, di kerajaan Uzbek hantar saya jemputan. Jadi saya rasanya kena hari ini.
hari kuliah. Pergi Uzbek lah, balik Uzbek cerita lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.